Boleh nampak tak Fizuddin? Boleh ke? Boleh? Okey, baik. Okey, kita mula. Okey, kejap Okey, tak apalah walaupun kita seorang, kita mula. Boleh ke Hafiz? Fizuddin? Boleh. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, cikgu ucapkan. Okey, terima kasih kepada yang hadir pada kelas hari ini. Okey, cikgu ucapkan terima kasih. Okey, sebelum kita mulakan kelas, marilah sama-sama kita membacakan Kitab Al-Fatihah. Okey, alhamdulillah. Okey, kita berjaya hadir ke kelas pagi ini. Cikgu ucapkan terima kasih. Okey, Fizuddin, terima kasih kerana berjaya hadir ke kelas pada pagi ini. Okey, Fizuddin, apa khabar? Sihat ke pagi ni? Sihat. Sihat, alhamdulillah. Macam mana cucuk hari tu? Okey ke? Okey. Ada demam-demam tak? Tak ada. Tak ada, alhamdulillah. Jadi pagi ni sedia kita nak ulang kaji sikit, boleh ke? Boleh, boleh. Okey. Ada buku test tak? Ada kan? Ada. Ada. Okey, baik. Okey, alhamdulillah. Okey. Pada pagi ini kita akan pada pagi ini kita akan mulakan tentang tajuk, iaitu masih lagi dalam bab 2, iaitu tentang zaman air batu. Okey, zaman air batu. Okey, kalau kita tengok, Hafizuddin masih ingat ke semalam kelas kita belajar tentang apa? Kita masih betul kan tentang bumi, betul tak? Kan? Betul ke? Okey, betul, baik. Okey, jadi pada kalau kita tengok semalam, okey, kita belajar tentang permukaan lah, okey, pembentukan fizikal bumi. Okey, pembentukan fizikal bumi. Okey, jadi pada hari ini kita akan tengok tentang zaman air batu. Okey, zaman air batu ada beberapa zaman. Okey, kalau kita tengok sebelum tu kita tengok zaman air batu ni merupakan zaman yang penting. Kerana apa? Okey, kerana ia telah memberikan kesan kepada perubahan bentuk muka bumi yang ada pada zaman lampau sehinggalah pada hari ini. Okey, kalau kita tengok tentang semalam, kalau tentang bumi semalam adalah tentang ada 6 gambar kan tentang cikgu hantar tentang pembentukan muka bumi, okey, daripada zaman lampau, daripada jutaan tahun sehinggalah sekarang. Okey, di mana kalau kita tengok permukaannya adalah berbeza. Okey, bukan bumi itu berubah. Okey, bukan bumi itu berubah. Kejap, macam ada orang nak masuk. Oh, tak ada. Okey, bukan bumi itu sendiri berubah daripada bentuknya, tetapi permukaan, okey, permukaan bumi, permukaan yang ada berubah. Okey, okey, kalau ini zaman terpenting lah. Okey, zaman air batu ni merupakan satu garis masa. Okey, satu garis masa. Okey, okey, kalau kita tengok, okey, zaman air batu juga merupakan sebahagian besar bumi ini adalah sebahagian besar bumi khususnya di bahagian kutub utara dan selatan ini telah dipenuhi dengan air batu tebal. Okey, ataupun orang kata bahasa kasarnya ialah ais lah. Okey, ialah ais. Okey, lapisan ais kebanyakannya menyebabkan kawasan itu menjadi luas di kawasan kutub. Okey, kedua kutub ialah di utara dan selatan serta pegunungan. Okey, kebanyakannya pegunungannya adalah terdiri daripada ais batu lah, okey, di kutub utara dan selatan. Okey, itu tentang zaman itu. Setakat ni boleh, Fiz? Boleh, boleh. Boleh. Okey, baik, alhamdulillah. Okey, kita tengok pula seterusnya kita tengok pada zaman air batu lah. Okey, pada zaman air batu ada beberapa tahun. Okey, kita kena ingat. Okey, tahap ni ada beberapa tahap. Okey, ada beberapa tahap. Tahap yang pertama ialah 900 hingga 600 juta tahun. Okey, tahap yang kedua ialah 250 200 sampai 8 kan hingga 80,000 juta tahun yang lalu. Okey, tahap yang ketiga ialah 10,000 tahun yang dahulu. Okey, nampak. Jadi bumi ini dah terlalu tua lah kalau kita tengok zaman sekarang ni kan. Sebab tu banyak bencana berlaku tak kira masa. Okey, dia akan berlaku je.
Jadi bumi ini ratusan tahun. Bagaimana mereka tahu? Okey, seperti yang kita pernah belajar sebelum ni, okey. Mereka membuat kajian. Okey, mereka membuat kajian. Kalau Hafizuddin masih ingat dalam bab 1 hari tu, kita belajar tentang penyelidikan dalam sejarah. Okey, masuk dalam penyelidikan sejarah itu juga ada tentang kaji, okey, tentang kajian tentang bumi. Okey, tentang kajian bumi. Okey, itu kita tengok tentang dalam bab 1 ada kaitan dengan bab 2, itu bagaimana mereka tahu tentang bumi. Okey, itu tentang bumi lah. Okey, okey, mesti ramai yang tahu kan, zaman berjutaan tahun dahulu ada ke haiwan binatang? Ada. Okey, jawapannya ada. Okey, kalau kita tengok, okey, kita kena tahu yang pertama ialah ada empat zaman. Yang pertama ialah zaman Miocene, Pliocene, Pleistocene dan Holocene. Okey, kalau cikgu yakin bab ini susah sikit kan? Okey, tapi tak apa, kita slow-slow untuk faham. Okey, okey, kalau kita tengok zaman Miocene yang pertama, okey, zaman Miocene berlaku antara 23 juta tahun dahulu hingga 5 juta tahun. Okey, pada zaman ini pada zaman ini ada dah gunung guanang. Okey. Kerana apa? Kerana apabila bumi itu telah ada, maka ada secara automatiknya adalah penciptaan bumi, adanya gunung ganang. Okey, mesti ada yang tertanya-tanya, ada tak haiwan yang hidup pada ketika dulu? Okey, jawapannya ada. Okey, jawapannya ada haiwan yang hidup. Okey, kalau kita tengok dalam bab 1 hari tu, okey, tentang dunia, tentang bab 1 itu dunia kita tengok ada beberapa binatang. Okey, ada beberapa binatang. Okey, jadi tentang ni juga ada binatang yang hidup. Okey, pada ketika itu yang mana zaman ini merupakan suhu dunia ni masih lagi panas. Okey, masih lagi panas, jadi ada beberapa haiwan sahaja yang hidup. Okey, beberapa haiwan sahaja yang hidup, tidak semua. Okey, itu tentang zaman Miocene. Okey, macam ada nak masuk lagi ni? Ada tu. Okey, yang kedua ialah zaman Pliocene. Okey, zaman Pliocene. Okey, yang kedua ialah zaman Pliocene. Okey, zaman ni dipercayai berlaku antara 5 hingga 2.6 juta tahun dahulu. Okey, dia dah semakin menurun, makin menurun. Okey, nampak. Okey, pada zaman Pliocene ini, okey, pada zaman Pliocene ini telah berlaku perubahan. Okey, telah berlaku perubahan suhu. Okey, yang mana kalau kita tengok zaman Miocene sebelum ini dia panas. Okey, zaman Pliocene ni telah mula dah sejuk. Okey, telah mula sejuk. Okey, pada zaman ini juga telah berlaku kita berlaku pertumbuhan lagi lebih banyak lagi haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan lah. Okey. Jadi kita kena ingat, okey, zaman Pliocene adalah zaman Miocene adalah zaman yang paling panas. Okey, zaman mula-mula sekali zaman yang panas. Okey, zaman yang kedua zaman Pliocene ni dah mula zaman dah turun dah suhunya, dah mula sejuk. Okey, dah mula sejuk. Okey, jadi adalah beberapa tumbuhan antaranya seperti padang rumput yang telah tumbuh di sekitar bumi lah, permukaan bumi. Okey, itu tentang zaman Pliocene. Okey, setakat ni boleh? Boleh. Okey, kita teruskan, ada 2 lagi zaman. Okey, baik. Okey, kita ulang kaji tengok tentang zaman Pliocene. Okey, zaman Pliocene ini berlaku juga hampir sama. Okey, zaman Pliocene ini, okey, kita tengok zaman Pliocene juga adanya jambatan darat. Okey, adanya jambatan darat lah, maksudnya ada laluan. Okey, ada laluan. Okey, sebelum kita masuk ke zaman Pleistocene, okey, zaman ni seperti yang cikgu terangkan tadi, ada binatang. Okey, ada habitat dan tumbuhan-tumbuhan yang baru. Okey, ada tumbuhan-tumbuhan yang baru. Okey, itu tentang zaman Pleistocene lah. Okey, dataran. Okey, pada ketika zaman Pleistocene ni juga ada dataran yang terbentuk. Okey, ada dataran terbentuk di Colorado, di Amerika Syarikat lah, yang dikenali sebagai Grand Canyon. Okey, nampak ada. Kalau kamu tengok buku, dalam buku teks kamu ada ke? Tak ada gambar. Tak apa, nanti cikgu bagi bahan. Okey, Mak, kalau kamu tengok dalam buku teks nampak tak ada kan? Okey, tak apa. Ini kalau kamu tengok dalam cikgu punya ni, slide ni, nampak ada bergunung ganang. Okey, ada gunung ganang. Ini telah membuktikan bahawa telah wujudnya gunung ganang ketika dahulu. Okey. Okey, barulah kita masuk pada zaman yang ketiga. Okey, baik.
Kalau kita tengok zaman yang ketiga ini adalah zaman Pleistocene. Okey, zaman Pleistocene. Okey, zaman Pleistocene ini telah berlaku antara 2.5 juta tahun hingga 10,000 tahun dahulu. Maksudnya dah makin dekat. Okey, dah makin dekat dengan zaman bumi yang ada pada zaman kita lah. Okey, pada zaman ini glacier, okey, glacier ataupun sejenis ais, okey, sejenis ais, okey, telah berlaku lah sebanyak 11 kali. Okey, glacier ni telah berlaku sebanyak 11 kali. Orang kata kalau glacier ni orang kata bukan gempa bumi tetapi gempa ais lah orang kata, okey. Macam ada ais batu tu telah cair. Okey, itu tentang glacier. Okey, baik. Pada ketika ini adanya manusia. Okey, sejak zaman Pleistocene ini telah adanya manusia. Kalau kita tengok sebelum ini tak ada lagi manusia. Okey, zaman Pliocene ni mungkin tak ada lagi manusia. Okey, pada zaman Pleistocene ini antara tahun 25 juta hingga 10,000 tahun tu telah ada manusia. Okey, okey, kebanyakannya manusia ini dia dah tahu cara menghidupkan api. Okey, cara menghidupkan api. Kalau siapa yang pernah tengok lah cerita macam Tarzan ke apa, depa kehidupannya lebih kurang macam tu lah. Okey, kehidupan Tarzan kan panggil binatang. Okey, nak hidupkan api macam mana, masak dalam hutan. Itu antara contohnya lah. Okey, zaman Pleistocene. Contohnya lah, okey, zaman Tarzan ke apa kan panggil binatang. Okey, masa dulu tak ada lagi kita mereka bukan binatang. Okey, masih lagi binatang. Okey, okey, zaman Pleistocene ni secara yang uniknya, okey, yang uniknya kebanyakan binatang yang wujud pada ketika itu telah ada kekal sehingga sekarang. Okey, kekal sehingga sekarang lah. Okey, binatang-binatangnya sebagai contohnya adalah binatang-binatang hutan lah, antaranya harimau ke apa telah lama wujud. Okey, zaman ni. Okey, jadilah haiwan yang lama. Sebab itulah kita tengok sekarang ni antara contohnya ialah harimau ni adalah antara haiwan yang diancam kepupusan lah. Okey, sebab antara haiwan yang lama. Okey. Okey, seterusnya kalau kita tengok pula, okey, dalam zaman Pleistocene ini, okey, manusia telah berjaya sampai ke negara Australia. Okey, pernah dengar ke Australia, Hafiz? Pernah. Pernah kan? Okey, Australia kan. Okey, Australia melalui jalan darat daripada Asia Tenggara. Okey, Asia Tenggara iaitu ataupun dikelari sebagai pentas sunda. Okey, yang sekitar 50,000 tahun dulu. Okey, Asia Tenggara itu kawasan kita lah. Okey, Malaysia, Thailand, okey, Brunei, okey, Singapura, itu kawasan kita lah. Okey, di Asia Tenggara. Okey, itu tentang zaman Pleistocene. Okey, jadi kita kena ingat yang tu, okey, zaman Pleistocene ini adalah berlaku selepas zaman Pliocene. Okey, Pleistocene ini juga merupakan zaman yang dekat lah. Okey, orang kata zaman yang hampir dekat. Sebab apa? Sebab kebanyakan binatangnya yang ada pada zaman tersebut ada sehingga sekarang. Okey, itu tentang zaman Pleistocene. Okey, setakat ni kita tengok pula yang keempat lah. Okey, zaman yang keempat. Okey, kalau kita tengok zaman keempat ialah tahap yang terakhir lah. Okey, tahap yang terakhir ialah zaman Holocene. Okey, zaman Holocene. Okey, dalam zaman Holocene ini bila berlakunya? Okey, bila berlaku zaman Holocene ini? Okey, zaman Holocene ini berlaku antara sejak 10,000 tahun sehingga sekarang. Okey, 10,000 tahun sehingga sekarang. Jadi kita ini telah berada dalam zaman Holocene. Okey, zaman Holocene. Okey, pada zaman Holocene ini telah berlakunya kemajuan dalam kehidupan manusia yang mana manusia telah mengetahui tahu bagaimana untuk menjalani kehidupan seharian, termasuklah untuk mendapat bekalan makanan. Okey, termasuk untuk bekalan makanan. Okey, pada zaman Holocene ni juga mereka telah melakukan aktiviti pertanian lah. Okey, aktiviti pertanian untuk sebagai apa? Sebagai cara hidup lah, untuk makan untuk diri sendiri. Okey, tetapi kalau mereka ada jual itu lain cerita lah kan. Kalau jual tu mungkin pada zaman dulu mereka jual, mereka menggunakan sistem barter ataupun dikenali sebagai sistem pertukaran barang. Okey, jadi pernah dengar ke Hafiz sistem barter? Pernah. Pernah kan? Sekolah rendah tu
Pernah belajar tak? Sekolah rendah. Ada tak? Tak ada? Ada. Tak ada kan? Tak ada, tak apa. Okey, baik. Okey, kita tengok seterusnya kita tengok pula. Okey, itu tadi kita tengok pada empat zaman. Okey. Pada zaman Holosen ini juga adanya roda pada dan tulisan. Okey, dan tulisan. Tulisan apa? Cuneiform. Okey, cuneiform yang dicipta pada 5,000 tahun dahulu. Okey, 5,000 tahun dahulu. Okey, kalau kita sekarang adalah tahun 2021. Maksudnya dah 3,000 lebih yang terdahulu. Okey, Okey, dalam pada kita tengok ni nampak ada macam ada tulisan ukiran-ukiran. Kalau kita tengok kalau di gua-gua yang lama lah kebanyakannya di Lenggong adalah ukiran-ukiran macam ni. Okey, adanya ukiran-ukiran yang berbentuk, ada yang manusia kadang ada pada pokok. Kebanyakannya yang hidup ni mereka masih lagi menulis di dinding-dinding gua lah. Okey, sebagai mungkin ada yang alat komunikasi untuk bercakap nak sampaikan pesanan ke apa, mereka akan menulis di dinding. Okey, itu tentang zaman Holosen. Okey. Dan selain itu juga pada zaman ini juga kita kena ingat, okey, masih ada lagi binatang yang ada pada zaman Holosen ni sehingga sekarang. Masih ada. Okey, masih ada. Okey, setakat ni boleh Boleh. Okey, alhamdulillah. Kita pun dah sekejap kita tunggu kita sekejap, banyak sikit lagi Okey, nampak kalau kita tengok ni salji, okey. Kita tengok gambar salji yang ada, gambar salji telah menutupi kawasan pegunungan. Okey, dalam buku teks kamu ada dalam muka surat 31. Okey, Okey, pada zaman batu ni kita kena faham, okey, salji ni telah menjadi orang kata mampat lah, orang kata menjadi padat. Okey, sekaligus telah membentuk air batu lah. Proses ni proses yang telah berlaku ni telah berlaku yang mengambil masa jutaan tahun. Okey, begitu lama. Okey, nak bentuk benda ni. Okey, itu tentang sesuatu. Okey, baik. Itu tentang 4 tahap tadilah, 4 tahap zaman, 4 tahap yang ada pada zaman air batu tadi. Okey. Okey, dan yang terakhir kita tengok tentang siapakah itu Milutin Milankovic. Okey, Milutin Milankovic ni merupakan seorang saintis. Okey, seorang saintis, okey, dari Serbia yang terkenal dengan teori beliau. Okey, teori Milankovic. Okey, beliau ni berkata apa? Okey, kalau kau tengok buku teks ada tentang beliau. Okey, beliau ni tentang apa? Beliau telah menyatakan bahawa teori Milankovic ini telah menerangkan bahawa bumi ini berpusing mengelilingi matahari. Okey, bumi ini mengelilingi matahari menyebabkan berlakunya perkembangan pada zaman air batu. Okey, Okey, lagipun secara totalnya memang kita tengok secara umumnya bumi memang mengelilingi matahari lah. Okey, mengelilingi matahari. Jadi teori beliau ni menyatakan bahawa bumi mengelilingi, perkembangan yang berlaku, perkembangan yang ada pada zaman batu ni berpunca daripada bumi yang telah mengelilingi matahari. Okey, dan beliau berkata lagi, setiap kali bumi ini mengelilingi matahari, maka suhu bumi menjadi panas. Dan menyebabkan berlakunya kecairan. Menyebabkan berlaku kecairan. Itu merupakan menurutnya teori beliau lah. Itu teori beliau. Zain. Kalau kita tengok dari segi kecairan ais pada zaman sekarang. Cairan ais zaman sekarang ialah membentuk penipisan lapisan ozon lah, menyebabkan cara matahari itu direct datang ke bumi. Sebab apa? Berlakunya pencemaran. Itu sekarang ni lah. Lagipun bumi kita dah tua berjuta-juta tahun. Sebab itulah kita tengok sekejap musim hujan ni dah berlaku secara tidak menentu. Secara tidak menentu. Sebab apa? Berlakunya perubahan demi perubahan. Itu tentang zaman batu dan juga ada kena-mengena sehingga sekarang. Boleh Hafiz Din? Boleh. Setakat ni faham ke? Faham. Ada soalan ke nak tanya? Tak ada dah. Tak ada dah. Okey, setakat ni Okey.
Okey, baik. Okey, tak apa. Okey, kalau macam tu tak apa. Okey, cikgu akan buat inilah, okey, kesimpulan umum tentang apa yang kita belajar hari ini. Okey, alhamdulillah. Okey, kita pun telah berjaya sampai tentang bab ni. Okey, baik. Secara umumnya lah, okey, secara kesimpulannya apa yang kita belajar tentang hari ini ialah tentang tahap yang ada pada zaman air batu. Okey, tahapnya kita kena ingat, okey, hanya ada 4 sahaja. Okey, hanya ada 4. Okey. Yang pertama ialah Miocene, yang kedua ialah Pliocene, yang ketiga ialah Pleistocene dan keempat ialah Holocene. Okey, tentang ni. Cikgu tahu tentang bab ni agak susah sikitlah kamu nak ingat sebab dia punya nama pun dah macam pelik, tapi tak apa. Ambil masa untuk kita ingatlah. Okey, cikgu tak tips ni ialah kalau kita nak faham tentang topik kita belajar hari ni, kita jangan ingat semua yang ada fakta, semua. Kita jangan hafaz satu bab ni. Contohnya ada 2 muka surat kan, 30 hingga 31 kan. Jangan hafal kedua-dua muka surat secara kesemua. Okey, kita kena ingat macam mana jalan ceritanya kan. Kita kena ingat macam mana. Kalau zaman Muhsin berlakunya bila? Kan apa yang ada? Bila dan apa yang ada pada zaman. Kalau bilanya berlaku, kita ingat 23 juta hingga 5 juta. Okey, apa yang ada pada ketika itu? Apa yang ada ialah gunung ganang, okey, beberapa haiwan yang telah ada. Okey, dalam zaman ni kita ingin ingat bila dan apa. Clue dia bila dan apa. Itu senang kita kena. Okey. Bila dan apa yang berlaku. Okey, jadi itu akan menyenangkan kita lah untuk ingat bila dan apa. Jadi kita tak perlu kita ingat sampai nak kena hafaz semua. Okey, jangan macam tu lah. Okey, kalau kamu hafaz semua, percayalah cakap cikgu, kamu akan jadi tekanan lah. Sebab nak kena hafaz semua, nak kena ingat semua. Okey, jadi cukuplah kita ingat kata kunci iaitu bila dan apa. Untuk topik ni lah. Okey, bila berlaku dan apa yang ada pada ketika ni. Okey, sekali itulah cikgu cuma bagi tips tentang bab ni. Okey, boleh Hafiz Boleh. Okey, alhamdulillah. Okey, kita telah pun berjaya lah. Okey, kita telah pun berjaya hadir pada kelas pagi ini. Okey, jadi cikgu ucapkan terima kasih kepada Hafizuddin. Okey, semua kena berjaya hadir. Cikgu doakan semoga Hafizuddin sentiasa dipermudahkan urusan dan sehingga berjaya, insya-Allah. Okey, cikgu yakin Hafizuddin akan mampu menjadi seorang yang berjaya pada suatu nanti, insya-Allah. Okey, teruskan usaha untuk kita berkorban. Okey, sebab tak semua yang ada peluang untuk hadir macam kita ke kelas ni, tapi insya-Allah kita rebutlah peluang untuk kita berjaya pada masa yang akan datang. Sebab kita kena tahu zaman akan datang nanti, zaman teknologi, semuanya guna teknologi. 100%. InsyaAllah Hafizuddin. Cikgu ucapkan terima kasih. InsyaAllah kita jumpa pada kelas pada minggu hadapan. Cikgu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hafizuddin. Semoga dipermudahkan. Boleh. Cikgu.